upload dulu. Tapi jangan risau. Jangan risau. Kita on track. Kita on track. Sebab kalau dekat sekolah tak belajar lagi bab 1. Kamu dah belajar hari ni. Okey, jadi untuk bab 1 hari ni, cikgu akan tunjukkan. Cikgu tak tahulah kenapa bab 1 tingkatan 4 ni tau. Bab 1 tingkatan 4 ni ramai cakap susah. Ramai cakap susah. Memang cikgu tak nafikan siapa yang ambil AdMat, dia akan jumpa juga bab 1 ni dalam AdMat. Dia akan jumpa juga sebab dia ada kaitan. Mana boleh tak ada kaitan. Mat dengan AdMat tu dia ada kaitan. Matematik ni dia matematik je. AdMat tambahan daripada matematik. Jadi dia ada kaitan. Jadi untuk bab ni dia memang ada kaitan dengan AdMat. Siapa yang ambil AdMat kena fokus betul-betul. Erdina boleh fokus betul Erdina? Boleh cikgu. Okey. Aina Damia boleh dengar suara cikgu? Boleh cikgu. Okey. Mana orang lagi ni? Kesian Syifa. Buka kamera masing-masing. Okey. Jadi cikgu nak okey dah ada Hazim. Hai Hazim. Okey, jadi cikgu nak pesan untuk bab 1 ni dia tak susah. Cikgu nak tunjuk dia tak susah lepas ni. Okey. Jadi untuk yang beragama Islam kita teruskan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kita akan teruskan kepada kita punya pembelajaran. Okey, jadi yang pertama sekali inilah kita punya modul. Sempat beli tak modul kita tu? Syifa sempat beli tak? Sempat cikgu. Sempat. Azim sempat beli Azim? Sempat cikgu. Okey. Okey. Jadi ini modul e-book yang cikgu tunjuk dalam PDF ni, dia ada soalan yang berbeza sikit lah. Nanti minggu depan cikgu akan update e-book yang terbaru sebab yang kamu beli hari tu memang adalah yang baru dikeluarkan. Betul-betul baru dikeluarkan. Jadi cikgu pun beli juga. Ni cikgu beli. Matematik tingkatan 4. Okey. Jadi untuk e-book untuk siapa-siapa yang tak ada boleh print e-book yang cikgu buat ni. Dan kamu jangan pelik pula kalau ada soalan lain. Sebab ini untuk tahun lepas. Minggu depan cikgu akan update yang terbaru. Dia tengah dalam proses key in. Okey, jadi kita akan teruskan. Okey, jadi siapa ingat lagi yang kita belajar masa form 3? Bab 9. Bab 9 form 3, siapa ingat? Hazim ingat Hazim? Bab 9 form 3 apa Hazim ingat tak? Tak ingat? Tak ingat Aulia, bab 9, bab yang terakhir untuk form 3, rasa-rasa apa Aulia? Linear. Siapa nak jawab tu? Jawab ada cikgu. Linear. Bab 9 untuk form 3 dia adalah persamaan linear. Dalam persamaan linear, awal kelas cikgu ajar kamu tentang persamaan je. Iaitu Y sama dengan MX tambah C. Ada lagi 2 persamaan lah. Tapi cikgu banyak guna Y sama MX tambah C. Okey, kalau dalam persamaan linear, bentuk graf dia macam mana? Macam mana graf linear? Ada bengkok-bengkok tak? Tak ada. Ya ke tak ada? Syifa, graf linear ada bengkok-bengkok tak? Tak ada saya rasa. Tak ada. Aulia, persamaan linear ada bengkok-bengkok tak? Rasanya tak ada cikgu. Rasanya Tak ada. Tak ada kan, betul. Linear tu sendiri maksudnya garis lurus. Okey, kenapa cikgu tunjuk ni? Yang kita nak belajar sekarang iaitu untuk matematik tingkatan 4 adalah sama juga. Benda yang sama macam form 3. Iaitu benda yang sama macam bab 9 tingkatan 3. Cumanya dia persamaan lain. Apa persamaan dia? Persamaan dia dekat sini kita namakan dia persamaan kuadratik ni. Kuadratik. Tak kisahlah bahasa Melayu kuadratik,
bahasa Inggeris pun kuadratik. Jadi dia tak susah pun. Jadi sekarang untuk bab 1 form 4 kita akan belajar tentang persamaan kuadratik. Untuk linear tu kalau kamu dah boleh senang apa yang cikgu tunjuk, maksudnya kamu boleh senang juga kuadratik yang cikgu nak tunjuk. Jadi dalam persamaan kuadratik dia ada dua bahagian, iaitu benda yang berkait dengan persamaan, iaitu persamaan dia y sama dengan ax kuasa 2 tambah b x tambah c, nanti cikgu terang. Dan yang kedua, bahagian yang kedua yang dalam bab ni dia ada graf dia. Macam persamaan linear. Dalam graf kuadratik dia punya bentuk ada senyum sikit. Orang panggil ada senyum. Kalau siapa yang dapat A, wow, ada senyum okey. Ada masam pun ada. Okey, maksudnya dalam soalan-soalan ini masuk SPM banyak tau. Cikgu masuk SPM banyak. Cikgu boleh tunjuk untuk trial tahun lepas lah. Okey. Jadi yang ni, soalan-soalan kuadratik yang ni, cikgu akan tunjukkan soalan-soalan dia hanyalah berkaitan dengan persamaan. Kalau soalan yang berkaitan dengan persamaan, dia mesti nak cari X tu apa. Kalau soalan yang berkaitan dengan graf, dia mesti nak kamu lukiskan macam mana graf dia. Itu je, tak susah pun. Okey. Jadi, cikgu ada target tau, cikgu ada target. Okey, jadi untuk hari ni kita kenal dulu apa tu persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik. Okey, dah ready ke belum semua? Nak dengar suara sikit, dah ready ke belum? Ready. Okey. Jadi yang pertama sekali kita nak kenal persamaan kuadratik, dia sama je macam kita kenal persamaan linear. Apa maksud cikgu? Okey, maksudnya persamaan kuadratik ni yang pertama sekali. Yang pertama sekali. Dia mesti ni nota cikgu Ni nota ni untuk persamaan kuadratik. Abang persamaan linear. Jadi kamu tak boleh lah nak samakan 100% abang dengan adik. Dia bukan kembar, dia abang dengan adik. Okey, jadi persamaan kuadratik dekat sini dia mesti ada satu pemboleh ubah sahaja. Satu pemboleh ubah sahaja. Yang pertama. Yang kedua, bentuk untuk persamaan kuadratik dia adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Satu pemboleh ubah tu, apa maksud cikgu satu pemboleh ubah? Ada satu huruf sahaja. Kalaulah dia pakai huruf x, pastikan tak ada huruf lain dalam tu. Kalau tiba-tiba kamu ada jumpa xy, itu bukan. Kalau kamu jumpa x aku, x Hazim ke? Itu bukan persamaan kuadratik. Kalau kamu jumpa a, okey, kalau kamu jumpa z, z kuasa 2 tambah z tambah c. Jadi bila kamu nampak ada lebih daripada satu huruf dia pakai, itu bukan kuadratik. Kuadratik dia mesti ada satu sahaja huruf. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, mantap. Okey, jadi sekarang bentuk dia, yang kedua bentuk dia adalah ax kuasa 2 tambah c. Cikgu susun nota, cikgu kemas-kemas. Yang pertama sekali cikgu terang tentang dia punya huruf. Dia punya huruf. Huruf, bila kita bercakap tentang huruf, cikgu tak nak kamu setkan dalam minda kamu, huruf ni dia mesti X. Dia tak nak, tak nak. Huruf dia boleh jadi A, B, C sampai Z. Okey, yang kedua, kita pergi kepada dia punya bentuk. Ni bentuk kuadratik dia mesti macam ni. Okey, ini dia punya bentuk kuadratik. Ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Cikgu, tadi cikgu cakap ada satu saja huruf. Kenapa sampai 4 huruf? Okey, dekat sini A, B, C adalah nombor. Dia adalah nombor. Dia wakilkan sebagai bentuk sebab nombor tu boleh jadi banyak benda. Jadi kat sini kalau cikgu tulis
nombor A jadi 5. Contoh kat sini cikgu keluarkan 5x kuasa 2 tambah 3x tambah 7. Jadi dekat sini kita nak tahu A dia apa? X kuasa 2, ni X kuasa 2, sebelah X kuasa 2, jadi A dia sama dengan 5. Okey, yang kedua kita tengok X. Kita nak tahu B dia apa? Kita tengok X. Ni X kita. Jadi sebelah X kita ada B, maksudnya dekat sini B kita sama dengan 3. Dan akhir sekali dia tak ada X. Dia orang panggil innocent, dia tak pernah couple. Okey, jadi dekat sini C dia tak ada X. Jadi dekat sini C kita sama dengan 7. Jadi A, B, C tu sebenarnya adalah nombor. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey. Lepas tu last sekali cikgu nak terang dekat kamu dia punya power. Dia punya power. Dia punya power, maksud power ni index lah. Maksudnya dia punya kuasa. Dia punya kuasa indeks. Kuasa indeks untuk kuadratik yang wajib adalah X kuasa 2. Contoh, kita ambil 5X kuasa 2, 3X tambah 7. Kita ambil 5X kuasa 2 tambah 3X tambah 7. Kalaulah persamaan tu, dia ada 5X kuasa 2 je. Dia letak macam ni je. 5X kuasa 2. Dia selagi dia ada X kuasa 2, dia ada X kuasa 2, dia kira sebagai kuadratik. Okey, lepas tu cikgu tambah. Cikgu tambah pula. Kalau cikgu ambil pula sampai 3X. 5X kuasa 2 tambah 3X. Ini kan kita punya persamaan kan? Okey, cikgu tambah jadi sampai 3X kan? Oh, ini kuadratik ke tak? Selagi kamu nampak dia ada kuasa 2 dan X ni, kamu nampak X kuasa 2, dia tak ada kuasa lain. Dia tak ada kuasa negatif, dia tak ada kuasa pecahan. Kuasa paling besar dia 2 dan dia ada X. X ni maksudnya dia ada kuasa 1. Dia mesti ada kuasa 2 dengan kuasa 1 je. Kalau kamu pening sangat kuasa 1 tu, maksudnya X kuasa 2 dengan X. Itu je boleh ada. Selagi kamu tengok dia ada syarat wajib dia. X kuasa 2, ini adalah kuadratik. Tapi masing-masing boleh tengok kat sini. Tiba-tiba cikgu pergi pindah. Cikgu nak keluarkan 5X kuasa 2 ni. Cikgu nak uji. 3X tambah 7 ni kuadratik ke tak? Kita nak tengok dia kuadratik ke tak. Kita terus cari kuasa 2 ada ke tak? Cikgu tengok kat sini tak ada kuasa 2. Cikgu terus pangkah. Ini bukan kuadratik. Jadi syarat wajib bagi kuadratik mesti ada kuasa 2. Dia mesti ada kuasa 2. Kalau persamaan tu tak ada kuasa 2, kita tak boleh panggil dia kuadratik. Ini kita kenal dia. Jelas ke semua? Boleh faham yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh cikgu. Okey. Salin. Sempat salin tak ni? Sempat. Faril. Sempat salin ke tu Faril? Sempat cikgu. Okey. Bagus. Okey, jadi awal kelas kita, kita kat sini kita nak kenal dulu dia kuadratik ke tak. Apa guna kita belajar jauh-jauh tapi kita tak kenal benda tu. Okey. Okey semua. Cikgu nak teruskan ni. Dah sempat salin ke? Syifa dah habis salin ke Syifa? Habis dah cikgu. Habis dah. Hazim dah habis salin dah Hazim? Dah lama je. Dah lama, wish. Bagus. Okey, jadi sebelum kita masuk kepada kita punya soalan, okey, cikgu nak masing-masing kita pergi kepada soalan nombor 1. Kita pergi kepada soalan nombor 1. Cikgu jawab dulu, jangan risau. Okey, 9x kuasa 2 tambah 2x tambah 15. Yang pertama sekali,
kuasa tertinggi dalam persamaan kuadratik, muka surat 1 soalan dia lain. Okay, Okey, jadi dekat sini untuk 1A, kalau dia tanya kuasa tertinggi pada pemboleh ubah, maksudnya kalau kamu tengok dekat huruf tu, mana satu yang kuasa dia paling tinggi. Contoh soalan A dekat sini 9X kuasa 2, jadi kita bubuh 2. Bilangan pemboleh ubah ada berapa huruf dekat sini? Kamu jangan pilih, janganlah ingat X kuasa 2, X dia jadi ada 3 huruf, tak. Dia guna satu je huruf, dia guna huruf X je dekat sini. Jadi dia ada satu huruf kat sini. Jadi dekat sini bila dia cukup syarat 2 ni, dia ada kuasa 2 dan dia ada satu sahaja huruf. Maksudnya dekat sini, ya, dia adalah kuadratik. Jelas ke semua soalan A? Boleh faham? Boleh ke? Boleh cikgu. Okey, masing-masing cuba buat soalan B dengan C. Cuba buat soalan B dengan soalan C. Okey. Ya. Ulia dapat buat tak tu? Dapat cikgu. Dapat. Okey, Irdina dapat buat tak Irdina? Dapat cikgu. Okey. Hazim ada kat situ? Hilang dah Hazim. Faril ada kat situ Faril? Ada cikgu. Okey, Faril, jom kita buat soalan B. Okey, Faril, kuasa tertinggi kat sini apa Faril? Soalan B. 2/3. Okey, 2/3. Okey, bilangan pemboleh ubah ada berapa kat sini? 3. 3. Dia kuadratik ke tak? Tak. Pandai. Okey, good job. Okey, Syifa, soalan C. Jawapan cikgu Syifa. Kuasa tertinggi pemboleh ubah apa kat sini soalan C? 2. Okey, 2. Ada berapa bilangan pemboleh ubah dekat sini? 1. 1. Okey, ni kuadratik ke tak? Ya, kuadratik. Pandai. Okey, inilah dia cara kita nak kenal kuadratik. Okey, jadi berdasarkan soalan nombor 1 ni, cikgu nak kita betul-betul faham. Kita betul-betul boleh nak tentukan dia kuadratik ke tak. Jadi sekarang daripada tak cukup soalan tadi, tak cukup sebab soalan tadi sikit. Jadi dekat sini cikgu nak kamu buat A, B, C, D. Kita akan jawab sampai I tapi kita buat satu-satu. Okey, masing-masing cuba tentukan A, B, C, D. Jawab jelas sampai I. E, F, G, H, I. Just bagi tahu dia kuadratik ke tak. Kalau dia bukan kuadratik, kenapa dia bukan kuadratik? Okey, itu dia. Cikgu bagi masa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, cikgu bagi masa 5 minit lah. Soalan ni senang je. Scarlett ada ke Scarlett? Tak ada Scarlett. Risa je lah. Boleh dengar ke suara cikgu? Boleh cikgu.
Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi. Okey, dah siap ke? Aulia dah siap dah, Aulia? Dah cikgu. Oh, belum Okey. Dah. Okey, dah. Syifa dah siap ke tu, Syifa? Dah cikgu. Okey, bagus. Hazim dah siap ke tu, Hazim? Dah cikgu. Okey. Okey, baik. Jadi kita akan buat soalan ni sama-sama. Cikgu buka kamera masa-masa cikgu kadang-kadang nak kenal juga. Siapa nama cikgu tak sebut lagi. Oh, ada Scarlett. Wawa boleh dengar ke suara cikgu Wawa? Boleh. Okey. Jadi untuk kuadratik ni kan, kita kena kenal dulu baru boleh buat. Betul? Okey, jadi kita pergi kepada soalan 1A. Cikgu nak tanya, semua orang respon tau. Semua orang respon. Cikgu tak panggil siapa-siapa pun. 1A ni dia kuadratik ke tak? Cikgu nak tanya kamu. Kenapa? Dia kuadratik ke tak? Kuadratik. Pandai. A ni adalah kuadratik. Jadi kena ingat. Untuk kuadratik dia adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Betul. Walaupun dia tak ada B dekat sini. Maksudnya dia ada A dengan C. Mana A dia? A dia X kuasa 2, C dia negatif 5. Dia jadilah X kuasa 2 tolak 5. B dia kosong. Dia tetap kuadratik sebab dia ada X kuasa 2. Itu dia. Itu dia soalan 1A. Jadi kamu jangan pelik pula. Contohlah kalau dekat sini cikgu cakap kan. Contoh cikgu cakap 5X kuasa 2 tambah 5X. Tak nak 5 lah. 7X tambah 3. Kalau cikgu buat 5X kuasa 2 tambah 7X. 3 ni tak ada. Dia still kuadratik. Kalau cikgu letak 5X kuasa 2, yang X ni pula tak ada. Tapi cikgu letak tambah 3. Dia still kuadratik. Kalau cikgu letak 5X kuasa 2 sahaja, dia still lagi kuadratik. Walaupun dia kehilangan 7X dengan 3X, yang paling penting adalah X kuasa 2 ni. Bila kamu nampak X kuasa 2, itulah kuadratik. Tu cara kita nak tahu dia kuadratik ke tak. Tak susah pun. Okey, jadi kita pergi habis dah soalan A. Okey, kita pergi kepada soalan B. Masing-masing cuba bersuara. B ni kuadratik ke tak? Tak. Okey. B ni kita cakap dia bukan kuadratik. Kenapa cikgu tanya kamu? Kenapa dia bukan kuadratik? Sebab ada negatif 2. Ya, pandai. Dia ada negatif 2. Jadi kuasa yang hanya boleh ada dalam kuadratik adalah X kuasa 2 dengan X sahaja. Kuasa 2 dengan X sahaja. Kalau X ni kamu tak tahu dia kuasa berapa, macam indeks kan, dia kuasa 1 sebenarnya. Tapi kalau kamu tak nak pening, kalau kamu macam biasa X je, tak apa. Okey, X kuasa 2 dengan X itu sahaja yang diterima kuasa dalam kuadratik. Okey, jadi B ni adalah bukan kuadratik. Okey, sekarang soalan C. C ni kuadratik ke tak? Cikgu nak tanya kamu. C ni kuadratik ke tak? Tak. Tak.
Okey, pandai. Kenapa C ni bukan kuadratik? Ada Ada dua. dua huruf. Ya, sebab dia ada dua huruf. Dia ada huruf Y dengan dia ada huruf X. Walaupun dia ada X, walaupun dia ada kuasa 2, dia still bukan kuadratik. Kita boleh nak jadikan dia kuadratik. Macam mana? Kita tukar huruf X yang dekat sini jadi Y. Baru dia jadi kuadratik. Habis dia kat situ. Good job. Pandai. Bagus. Okey, soalan D. Cikgu nak tanya kamu. Soalan D, dia kuadratik ke tak? Ya. Ya. Okey, pandai. Soalan D, dia kuadratik. Okey, seterusnya. Soalan E. Soalan E, dia kuadratik ke tak? Ya. Okey, pandai. Soalan E bukan kuadratik sebab ada kuasa 3. Kan cikgu cakap kuadratik hanya sampai kuasa 2. Soalan kalau kamu nampak kuasa 3, dia ada persamaan lain pula. Persamaan kubik namanya. Tu nanti kita belajar. Kalau ambil NMAT lah. Siapa ambil NMAT, insya-Allah lah dengan cikgu juga. Okey, X kuasa 3. Okey. Kemudian kita pergi kepada F. F tu kuadratik ke tak? Cikgu nak tanya kamu. Tak. Kenapa dia tak? Kenapa dia tak? Ya, 1/2 bukan 2. Iya, pandai. Dia adalah kuasa 1/2. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh ada kuasa pecahan. Kuasa pecahan tak boleh ada dalam kuadratik. Kuasa negatif tak boleh ada dalam kuadratik. Yang hanya boleh adalah kuasa 2 dengan kuasa 1. Tu sahaja. Kita kecilkan skop yang ada kuasa 2 dengan kuasa 1 sahaja. Okey, soalan G. Soalan G kuadratik ke tak? Tak. Ya ke tak? Tu ada kuasa 2? Sebab nanti kalau kita hilangkan pecahan tu, dia jadi negatif. Pandai. Jadi G ialah bukan kuadratik. Sebab apa? Hukum indeks bila kita bawa dia naik ke atas, dia akan jadi X kuasa negatif 2 tambah 4X tolak 1. Jadi G itu adalah bukan kuadratik. Good job. Jadi dekat sini cikgu ajarlah kenapa dia bukan. Cikgu tak tunjuk, oh ni bukan, ni ya, ni bukan. Cikgu bagi tahu hujah dia sekali. Okey, good job. Okey, soalan H. Soalan H dia kuadratik ke tak? Kuadratik. Kuadratik. Ya, pandai. Okey, kuadratik bukan semata-mata huruf X. Dia boleh jadi huruf lain. Dia tengok dia pakai P. Walaupun dia pakai P. P dia mesti ada kuasa 2 dan ada kuasa 1. Tak kisah, ada kuasa 2, ada kuasa 1. Tak ada kuasa 2, tak ada kuasa 1, tapi ada kuasa 2, dia tetap sebagai kuadratik juga. Okey, soalan I. Masing-masing soalan I kuadratik ke tak? Tak. Kuadratik. Kuadratik. Ya. Ya, betul. Dia kuadratik. Sebab apa? Sebab kita boleh buka kurungan. N darab N jadi N kuasa 2. N darab negatif 2, kita dapat negatif 2N. Jadi dekat sini, kita nampak dia ada kuasa 2. Jadi dekat I dikira sebagai kuadratik. Jadi dekat sini kamu kena hati-hati. Sebab ada masa kamu hilang markah pada soalan yang simple. Kadang-kadang soalan G bila kamu tak tahu X bila kuasa 2 dekat belah bawah bawa naik atas, dia bukan kuadratik sebab dia negatif. Inilah kenapa dia bukan kuadratik. B sebab dia ada negatif. C sebab dia ada lebih daripada satu huruf. E sebab dia lebih daripada 2, dia ada kuasa 3. F, dia ada kuasa pecahan. G, bila dia bawa bawah sebenarnya dia kuasa negatif. Ada 5 sebab dekat situ. Okey semua. Jelas ke penjelasan cikgu dekat soalan nombor 1? Boleh faham? Boleh ke? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, habis. Jadi bila kita dah kenal itu adalah persamaan kuadratik, persamaan kuadratik istimewa untuk persamaan kuadratik adalah kita boleh keluarkan nilai huruf dia. Kita boleh keluarkan A dia berapa, B dia berapa, C dia berapa. Macam mana? Senang sahaja. Kita akan pergi dekat soalan yang seterusnya.
Cara kita nak kenal, cikgu akan tunjuk soalan A. Cikgu akan tunjuk soalan A. Masing-masing boleh tengok. Kalau dah ada modul, salin saja kat modul. Kalau soalan lain, salin saja. Soalan sama ke soalan lain. Sebab ada soalan tu soalan lain sikit. Tak apa, nanti cikgu update. Semua. Sama ke lain? 4Y kuasa 2 tambah 16Y tambah 15. Okey, yang ni sama. C tu lain. Okey, jadi kita nak tahu dia punya A. Dan kita nak tahu cara nak keluarkan dia punya B. Dan kita nak tahu macam mana nak keluarkan dia punya C. Macam mana? Penting. A, B, C ni penting. Kenapa? Daripada nilai A, B, C, kita boleh cari dia punya nilai X ni. Daripada nilai A, B, C, kita boleh tentukan macam mana bentuk graf dia. Jadi itu kamu kena tengok betul-betul. Sebagai contoh, A. Sebagai contoh diulang 2 kali. Okey, A. 4Y kuasa 2 tambah 16Y tambah 15. Yang A mesti ada huruf tu ada kuasa 2. Y ni ada kuasa 2. Maksudnya dekat depan dia huruf A. 4. Yang untuk B, dia mesti ada X. Jadi dekat sini, B kita kat sini adalah 16. Dan akhir sekali untuk C, dia tak ada sebelah dia X kuasa 2, tak ada sebelah dia X. Jadi dekat sini adalah C kita, iaitu 15. Ini cara nak buat A, B, C dia. Nak keluarkan A, B, C dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu. Boleh, cikgu. Okey, bagus. Jadi, berdasarkan apa yang kita dah buat tadi, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan B dengan C. Okey, cuba buat soalan B dengan C. Dah siap hantar kat cikgu. Dah siap hantar kat cikgu. Jadi, setakat ni boleh follow up lagi tak? Saya. Bagus Faril. Nanti simpan elok latihan tu. Confirm dekat kelas nanti memang pakai buku teks punya. Okey, bagus. Sama-sama. Kamu untuk kelas form 4 ni, kamu dah tak boleh macam UASA. Cikgu pesan awal-awal. UASA ni dia ada pilihan jawapan. Dalam SPM tak macam tu. Dalam SPM tak macam tu. Sebab tu cikgu ada tubuhkan grup WhatsApp. Habis je cikgu terangkan untuk kuadratik, cikgu terus send kamu trial SPM. Trial SPM yang dah disusun, yang just cakap pasal kuadratik je. Tapi ada sekali skema jawapan cikgu bagi. Nanti kita buat perbincangan sama-sama ke dalam grup tu. Maksudnya kamu boleh terus nampak, macam ni soalan SPM. Tak apalah. Kita belajar. Kita target A lah, target A+. Okey, 2 minit lagi. Cikgu, kalau pecahan tu campur dengan pemboleh ubah, macam mana nak isi? Okey, jangan. Setiap kali kita ambil A, B, C tu jangan ambil huruf dia. Macam cikgu bagi tahu, A, B, C tu adalah nombor. A, B, C adalah nombor, bukan huruf. Tak payah ambil dia punya pemboleh ubah. Terus masukkan sahaja.
Okey, 1 minit lagi. Okey, siapa lelaki lagi? Mana lelaki lagi Hazim dengan Faril ni ke? Ada Jad semua. Afam tak ada. Afam berhenti sekejap. Masukkan adik dia. Okey, jadi soalan B. Cikgu nak terus kepada soalan B. Boleh ke semua? Cikgu nak terus kepada soalan B. Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada soalan B. Soalan B, kita nak keluarkan dia punya A, cari X kuasa 2. Cari huruf yang ada X kuasa 2. Oh, ini huruf yang ada X kuasa 2. Maksudnya, sebelah dia 1/2 ni A dia. Okey, yang kedua B. B, cari yang huruf dia adalah X kuasa 1 ataupun kamu tak nampak kuasa. X sahaja. Jadi dekat sini, oh ini X dia. Jadi jangan ambil 5/2X. Apa ambil 5/2X salah. Kamu ambil 5/2 sahaja. Dan akhir sekali C. C dekat sini, jangan ambil 3 je. Kalau kamu ambil 3, maksudnya kamu ubah identiti dia. Dia lelaki, kamu jadikan dia perempuan. Dia perempuan, kamu jadikan dia lelaki. Setiap nombor ada identiti. Macam mana kita nak tengok identiti nombor tu? Simbol dia. Simbol dia dekat belakang dia. Jadi pastikan kamu bawa sekali dia punya simbol. Siapa tak tulis negatif 3, perbaiki balik. Tulis negatif 3. Habis soalan B. Okey, soalan C. Soalan C dekat sini M kuasa 2. Mana A dia? Rasa-rasa A dia apa? Cikgu nak tanya kamu. Hazim, rasa-rasa A dia apa? 1 you. 1. Pandai. Kalau kamu tak nampak dia punya nombor, dia ada huruf sahaja, maksudnya dia ada nombor 1. Okey, soalan B, ini M. Jadi kat sini 9/2, tulis 9/2. Akhir sekali C, tulis 5/2. Cumanya pastikan bawa sekali negatif dia. Dia negatif 5/2. Ini cara kita kenal dia. Dah tahu dia kuadratik. Bila dia kuadratik, kamu boleh keluarkan nilai A, nilai B, nilai C. Jelas ke semua? Soalan B dengan C cikgu tunjuk. Boleh faham? Boleh. Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, kita mana cukup. Mana boleh macam tu je. Okey, jadi dekat sini kita akan proceed kepada soalan A, B, C ni senang. Okey, kita proceed kepada soalan D, E, F, G, H, I. Keluarkan A, B, C dia. Hantar kat cikgu Hazim, dah siap ke Hazim? Gerak. Okay.
Okey, bagus. Ada yang dah siap. Bagus, Cik Dina. Okey, cikgu tunggu lagi. Simpanlah elok latihan ni. Confirm cikgu kat sekolah pakai. Sebab ni soalan buku teks. Soalan A tu saya confuse sikit. Tak apa, nanti cikgu tunjuk Okey, bagus. Kamu kena tengok tau. Setiap kali yang kamu buat, cikgu akan tunjuk apa yang betul, apa yang silap. Buat je. Sebab kalau tak buat, kamu tak akan nampak yang mana yang betul, yang mana yang silap. Sebab sepanjang kamu, bila cikgu tunjuk contoh, masa tu kamu boleh faham tau. Masa kamu buat, kamu akan jadi macam, betul ke ni? Jadi cikgu akan tunjuk. Kalau salah tu, cikgu akan tunjuk. Okey, 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, bagus Syifa, bagus Aulia, Faril, Hazim, Idina hantar kat cikgu. Baguslah semualah yang hantar kat cikgu. Aina, Damia, bagus. Okey, jadi cikgu nak buat dah dekat depan. Boleh ke semua? Cikgu nak buat dah dekat depan? Boleh cikgu. Okey. Jadi kita proceed kepada soalan D, negatif 1/2 P kuasa 2 tambah 4P. Kamu kena ingat kuadratik mesti ada nilai A, B, C. Mesti ada nilai A dia apa, B dia apa, C dia apa. Mesti. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan bagi nampak lawa sikit lah. Cikgu punya apa, orang kata penulisan cikgu ni bagi kemas sikit. Sekejap cikgu akan buat sampai ni dulu. D, E, F, A, B, C dia apa, B, C dia apa. Kemudian cikgu buat G, H, I. Okey, G, H, I kita akan buat sama-sama lepas ni. Sama juga kita akan tanya diri kita apa A, B, C dia. H and I. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan, cikgu akan tunjuk. Soalan D, nilai A dia apa? Cara nak tengok nilai A, kamu kena faham betul-betul kuadratik bentuk dia AX kuasa 2 tambah B X tambah C. Ini dia punya AX kuasa 2 tambah B X tambah C. Jadi sebelah A mesti ada kuasa 2. Jadi dekat sini ada kuasa 2. Jadi ini adalah A kita, negatif 1/2. Sebelah B mesti ada X. Ni B kita. Jadi ini P kita. Jadi B kita 4. C ni apa? C ni jangan biarkan kosong.
C ni jangan kamu ingat kuadratik tu tak ada C. Dia ada A dengan B saja. Tak ada. Kamu kena letak kosong kat sini. Baru jawapan kamu betul. Kalau kamu buat A, B je, tak buat C dia apa, kamu salah. Okey. Itu jawapan soalan D. Salinlah pembetulan yang salah, salin pembetulan. Okey, soalan E. A dia apa? Tengok yang ada X kuasa 2, 2. Jangan lupa dia punya simbol. Simbol dia negatif. Jadi A dia negatif 2. Okey. E. X dia, B dia apa? Tengok X. Lepas tu kamu kena ingat, bila dia ada huruf satu, huruf sahaja maksudnya nombor 1 kat depan. Satu ke? Tengok simbol pula. Negatif 1. Tu B dia. Okey, C dia 1. Jadi dekat sini ini jawapan untuk soalan E. Dia boleh susunan tu boleh terbalik. Kadang-kadang ada X kuasa 2 dekat depan, kadang-kadang kat tengah, kadang-kadang kat ujung. Tapi selagi kita boleh faham yang dia punya fundamental adalah X kuasa 2 yang ada kuasa 2 sebelah dia A, kamu takkan keliru dah. Ikutlah dia nak letak mana-mana pun. Okey, semua jelas ke soalan E, cikgu terang? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey, bagus. Okey, soalan F. X kuasa 2. Maksudnya dia bercakap tentang A. 4. Jadi B dengan C dia tak ada letak. Jadi kita letak kosong dengan kosong. Habis. Okey, soalan H. H ni A dia. Bukan. Dia ada nombor 1 dekat depan dia. 1. Okey, B 3/2. C kita 4. Jangan lupa belakang 4 ni negatif. Jadi kita kena letak negatif 4. Okey, akhir sekali H. Akhir sekali pula dah. Second last. Sorry. 1/3 dekat A. B dia kosong. C dia negatif 2. Okey. Habis. Last. Soalan I. 2R. R tolak 3. Sebab itulah masa kelas bulan 2 cikgu ajar betul-betul untuk algebra. Sebab kamu pakai dalam bab yang pertama ni. Bukan bab pertama je sampai habis. Okey, 2R darab R. 2R kuasa 2. 2R darab negatif 3. 2 darab negatif 3. Negatif 6R. Jadi A kita apa? A kita 2. Tulis 2. B kita apa? B kita negatif 6. Jadi yang tak ada dekat sini sebenarnya C. C kita kosong. Jadi kamu kena buka dulu dia punya kurungan. Baru kamu nampak dia punya kuadratik. Jelas ke semua? Soalan yang cikgu tunjuk kat depan. Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey. Salin pembetulan. Siapa yang salah, salin pembetulan. Okey. Jadi daripada nilai A, B, C. Daripada nilai A, B, C, yang pentingnya nilai A, B, C ni kita akan gunakan untuk buat graf. Okey, habis. Okey, jadi masing-masing kita akan langkah kepada yang berikut ni. Cikgu kenalkan kepada kamu graf kuadratik. Sebelum kita nak pergi, cikgu kenalkan kepada kamu macam mana bentuk graf kuadratik. Kenapa kita nak kena belajar nilai A, B, C tu? Okey, ni dia graf kuadratik. Okey, kita fokus satu-satu. Okey, yang pertama adalah kita pergi kepada huruf A. Kalau huruf A yang kamu dapat, ni kegunaan dia ni. Ini kalau kamu salah keluarkan nilai A, B, C, salah bentuk graf kamu. Bila soalan tanya pasal graf, salah terus. Jadi kita tengok apa fungsi kita belajar tadi. Okey, kalau untuk bentuk A, kalau nilai A lagi besar daripada kosong, maksudnya nilai A kamu tu positif. Maksudnya bentuk kamu ada senyum. Kamu akan senyum. Kalau A kamu negatif, ada ke A negatif? Ada. Ada. Maksudnya nilai A kamu tu dapat negatif 4. X kuasa 2 ke? Kamu dah boleh nampak graf kamu tu masam. Jadi awal-awal ni bila kamu tengok disuruh lukis graf, pemeriksa masa soalan SPM kan, pemeriksa just tengok bentuk je.
sepatutnya bentuk senyum, kamu pergi buat bentuk masam. Dia tak payah dah nak check yang lain. Dia terus pangkah sahaja. Hilang 4 markah. Itu penting. Itu penting. Ini untuk A. Jadi dekat A tadi kita belajar daripada kuadratik A X kuasa 2 tambah B X tambah C. A dia kalau dia positif dia senyum, kalau dia negatif dia masam bentuk graf. Daripada A kita boleh tahu kita punya bentuk graf. Ini nota cikgu bagi. Bentuk graf. Ni nanti kamu boleh ajar tau kawan kat sekolah ni. Ramai tak faham bab ni. Okey. Yang tu A dia. Soalan yang seterusnya B. Kita pergi pula kepada B. B dia punya speciality untuk B adalah kedudukan graf. Tapi B ni selalunya kita tak ambil pot sangat. Tapi dia still ada pengaruh juga. Kalau nilai B tu negatif, graf kita akan sengit. Silap. Kalau B kita adalah negatif. B kita negatif. Contoh negatif 3, negatif 2. Graf kamu punya kuadratik akan sengit ke arah kanan. Dia akan ke arah ke kanan. Okey. Kalau B kamu dia lagi besar daripada kosong, maksudnya dia positif. Jadi kamu punya graf dia akan sengit sikit ke kiri. Dan akhir sekali kalau B kita sama dengan kosong, dia akan betul-betul tengah-tengah pada paksi. Ini adalah apabila A kamu positif. Okey. Tapi jangan risau, ini tak payah hafal. Ini tak payah hafal. Kamu boleh buat sendiri. Jangan hafal. Kita fahamkan satu-satu lepas ni. Ada orang tak ni? Jelas ke sampai sini? Boleh faham cikgu terang ni? Boleh cikgu. Okey. Okey. Jadi kalau kita punya A kita negatif. Okey. Kalau B kita untuk A negatif. B kita negatif. Dia tak sengit ke kanan. Dia sengit ke kiri. Kalau B kita positif pula. Positif dia sengit ke kanan. Dia kontra dengan yang ni. A dengan A ni. Dia bergantung pada A. Okey, kalau B kamu kosong, dia betul-betul di tengah. Sama juga. Dia berada di tengah. Jadi tak apa. Jangan pening-pening. Jangan pening-pening. Okey, itu tak perlu hafal pun. Okey, jadi daripada sini kita boleh tahu apa? B ni kita dapat tahu kedudukan pada paksi. Kedudukan graf pada paksi. Itu nilai B yang kamu cari tadi. Akhir sekali nilai C. Nilai C dia tak tunjuk. Ni nilai C. Nilai C dekat sini. Nilai C dia adalah nilai pintasan Y. Nilai pintasan Y. Apa tu nilai pintasan Y? Siapa ingat lagi? Hazim, apa tu nilai pintasan Y? Dipotong kat ni kan, garisan Y tu kan. Ya, betul. Kalau graf kamu macam ni, kamu tengok. Inilah nilai pintasan dia. Inilah C kamu. Ini paksi Y. Inilah C kamu. Dia potong betul-betul dekat paksi Y tu. Jadi ni kepentingan dia. Kenapa kita belajar betul-betul cari nilai A, B, C. Sebab kalau kita salah menyatakan nilai A, B, C yang sepatutnya, graf kita tu jadi lain sikit. Dia jadi special sikit. Okey semua. Setakat ni jelas ke? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi senang je. Okey, jadi berdasarkan apa yang cikgu ajar untuk soalan A, untuk soalan nombor 2, daripada A dia, cikgu nak kamu nyatakan A dia tu senyum ke masam. Cara dia macam ni. Kalau A, tak apa cikgu tunjuk
Kalau A soalan yang pertama, cikgu akan tunjuk soalan yang pertama Okey. Soalan yang pertama. 9 tambah 3x tolak x kuasa 2. Okey, A dia berapa? Siapa tahu A dia berapa? -1. -1. Pandai. Kalau negatif dia senyum ke masam? Masa. Iya, ini sahaja jawapan dia. Ini je jalan kerja dia. Okey. Berdasarkan soalan A yang cikgu tunjuk dekat depan, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan B, C, D. B, C, D. Okey, cuba selesaikan soalan B, soalan C, soalan D. Aulia, okey ke Aulia? Jelas ke cikgu terang tu? Jelas cikgu. Okey, bagus. Kalau siapa-siapa yang tak jelas, nak tanya soalan, tanya je cikgu Okey, bagus. Sudah ada yang dah hantar. Okey, bagus. Hantar-hantar kat cikgu. 1 minit lagi Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey semua. Jadi cikgu nak mula buat kat depan boleh ke soalan B, C, D ni? Boleh cikgu. Seorang je boleh. Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Hai, mana? Okey, baik. Boleh. Okey.
Jadi kita akan pergi kepada soalan B, C, D. Okey, soalan B, C, D, cikgu akan ajar kamu cara nak buat dia. Okey, jadi daripada soalan B, apa A dia? Cikgu nak tanya kamu, apa A dia? A dia berapa? 2. 2. 2 ni positif ke negatif? Positif. Positif. Kalau positif dia senyum ke masam? Senyum. Senyum. Pandai, inilah jawapan dia. Okey, soalan C. A dia berapa A dia? Negatif 3. Okey, A dia sama dengan negatif 3. Jadi dia negatif. Bila dia negatif, dia senyum ke masam? Masam. Masam. Okey, dia masam. Ni jawapan dia. Okey, soalan D. Soalan D ni jatuh dekat soalan B kamu punya ni. A dia berapa A dia? 3. 3. Salah. A dia bukan 3. Cara dia kamu tak boleh ambil Dia 4. terus. Salah. Okey. Jadi tengok cara cikgu buat. 3x kuasa 2 tolak x tambah 2. Sini ada kuasa 2. Kamu kena selesaikan dulu yang kuasa 2. Cuba tengok ni. 3x kuasa 2 tolak. Cikgu buat x tambah 2. X tambah 2. Kita selesaikan dulu kurungan yang warna hijau. Okey, 3x kuasa 2 tolak yang warna hijau. X darab X kita dapat X kuasa 2. Lepas tu X darab 2 kita dapat 2X. 2 darab X kita dapat 2X. 2 darab 2 kita dapat 4. Kemudian kita boleh selesaikan 2 dengan 2 kita di 4X tambah 4. X kuasa 2. Okey. Lepas tu dekat sini masing-masing salin tahu kalau kamu kalau kamu confuse kat sini 3x kuasa 2 tolak. Jadi baru kamu buka kurungan untuk tolak ni. Negatif darab positif. Dia akan jadi negatif x kuasa 2. Negatif darab positif. Dia akan negatif 4x. Negatif darab 4. Dia jadi negatif 4. Jadi 3x kuasa 2 tolak x kuasa 2. 3 tolak 1. Dia dapat 2x kuasa 2 tolak 4x tolak 4. Maksudnya A untuk soalan D adalah 2. Okey, cikgu terangkan lagi sekali. Kalau soalan dia ada kurungan kuasa 2, maksudnya kamu kena buka apa yang ada dalam kurungan tu 2 kali. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, lepas kamu dah selesaikan untuk buka kurungan, kamu kena tambah kurungan lagi. Kenapa? Sebab negatif ni bukan milik X. Dia milik kurungan ni. Jadi selepas kamu buka, kamu kena buat lagi satu kurungan untuk kamu darabkan negatif ke dalam kurungan. Negatif darab positif dapat negatif. Negatif darab positif dapat negatif. Negatif dapat darab positif jadi negatif. Tu cara dia. Jadi dekat sini cikgu tunjuk kamu buka kurungan untuk X tambah 2 kuasa 2. Dekat sini cikgu tunjuk apa? Dekat sini cikgu tunjuk darab bagi simbol negatif. Jelas ke semua jalan kerja yang cikgu tunjuk ni? Boleh faham? Boleh cikgu. Tu cikgu tunjuk dah satu-satu. Jadi itu cara dia tahu. Kadang-kadang soalan tu dia trick kamu, dia bagi nampak ada X kuasa 2 kat sini. Dia bagi nampak. Bila dia bagi nampak dia saja je. Oh, nanti pelajar ingat dia X, dia apa orang kata 3 tu je. Jadi kalau kamu faham yang cikgu ajar, setiap kali ada kurungan dalam persamaan tu, sila selesaikan dulu persamaan yang ada. Sila. Bila sila selesaikan dulu persamaan tu. Jadi kat sini X tambah 2 kuasa 2. Buka kurungan macam biasa.
Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, soalan D ni tak ada masalah lah. Tapi kalau cikgu cakap dia senyum, bila dia ramai cakap dia positif, dia senyum. Cumanya cikgu nak tahu berapa nilai A masing-masing. Ada cakap 3, ada cakap 4. Oh, jadi kalau masing-masing tak jumpa, cikgu tunjuklah. Kalau yang cakap 4 tu sebenarnya dia dah betul dah. Cumanya dia tak darab dekat sini. Tiga. Ya tu. Okey, jadi pastikan kamu betul-betul hati-hatilah dekat sini. Okey, cikgu nak teruskan cikgu punya pembelajaran. Kita dah belajar dah. Kita dah belajar dah bentuk graf. Jadi daripada bentuk graf ni, kalau kamu tak tahu pun persamaan dia, nampak? Dari bila kamu dah belajar kuadratik ni, kamu tengok bentuk graf dia kan? Kamu dah boleh nampak. Kamu dah boleh tahu satu benda. Apa yang kamu boleh tahu sekarang? Okey, dekat soalan A ni. A dia positif ke negatif? Cikgu nak tanya kamu. Positif. Negatif. Pandai. Okey, dekat soalan B ni. A dia positif ke negatif? Dekat soalan B ni. Ya, pandai. Dia senyum kan tu? Okey, soalan C ni. A dia positif ke negatif? Negatif. Pandai. Okey, jadi kenapa kita belajar A positif dengan A negatif? Okey, cikgu ajar kamu Okey, untuk A, kalau dia senyum, untuk A, ni kan, A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Kalau A je yang penting sebenarnya. B dengan C tu, B tak penting pun. B tu kamu boleh tutup mata je. C tu penting lah juga, tapi tak sepenting A. Okey, jadi A ni kalau nilai dia positif, dia ni nota cikgu tahu, dia senyum. Dia senyum. Okey, kalau A nilai dia nilai negatif, dia masam. Jadi apabila graf tu senyum, kita bercakap tentang graf sekarang ni. Kita bercakap tentang graf. Bila kita bercakap tentang graf, maksudnya kat sini ada titik koordinat. 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 Sampailah hujung bucu belah bawah sekali. Jadi, bila dia senyum, hujung bucu belah bawah sekali ni, nama dia adalah nilai, silap nilai pula dah. Nama dia adalah titik yang paling bawah sekali dalam hidup dia. Titik minimum. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Okey, kalau dia negatif, dia masam. Dia masam. Kat sini ada titik koordinat. Kat sini ada titik koordinat. Sini ada, sini ada. Okey, inilah titik dia. Tapi bila dia masam, dekat sini kita panggil dia titik minimum. Titik minimum, sama pula titik minimum pula dua-dua. Sorry. Maksimum. Maksimum. Okey, sorry. Dia titik maksimum. Titik minimum ni maksudnya dalam graf dia tu, ni akan menjadi titik paling bawah sekali. Dia titik paling bawah sekali. Kalau untuk titik maksimum, nilai tu dalam graf tu, nilai tu paling tinggi 5. Contohlah titik maksimum dia 5. Yang lain mesti bawah 5. Jadi daripada situ kita boleh tahu dia punya titik minimum dan titik maksimum. Daripada nilai A sahaja kita boleh tahu graf kita kalau dia senyum, maksudnya dia ada titik minimum. Kalau dia masam, maksudnya dia ada titik maksimum. Okey, jadi selalu cikgu nak senang ingat, cikgu namakan dia ni adalah stress level lah, stress level.
Stress level. Kalau orang tu senyum, orang tu sentiasa gembira, dia punya stress level sentiasa dalam keadaan minimum. Tapi kalau orang tu sentiasa masam, dia punya stress level sentiasa memuncak, sentiasa maksimum. Itu cara cikgu nak bagi student cikgu ingat. Terserahlah pada kamu. Daripada yang cikgu ajar, kamu boleh pakai. Dah salin ke nota cikgu bagi ni? Dah cikgu. Dah. Okey, bagus. Faril dah salin ke Faril? Dah screenshot cikgu. Nanti saya Oh, salin. dah screenshot. Bagus. Okey, jadi titik minimum dan titik maksimum dia bagi graf. Dia bagi graf. Kalau nak cari, kamu just cari sahaja daripada graf ni. Daripada graf ni. Ya, cikgu terangkan. Okey, ini daripada graf ni, yang pertama kamu cari yang paling bawah sekali. Okey, contohlah ni yang paling bawah sekali. Ni yang paling bawah sekali. Okey, jadi yang paling bawah sekali ni bila kita tengok dekat sini untuk titik-titik minimum, untuk titik-titik maksimum. Cikgu ajar. Okey. Titik maksimum tu dia punya orang kata titik lah. Titik yang paling tinggi, titik yang paling rendah. Tapi persamaan paksi simetri. Paksi simetri tu apa? Paksi simetri tu adalah apabila dia balance. Dia balance. Kiri dengan kanan balance. Macam mana nak cari paksi simetri untuk soalan-soalan ni? Cara dia masing-masing boleh tengok kat depan. Nak cari paksi simetri. Ini kamu tunjuk, cikgu tunjuk. Paksi simetri, kamu kena ambil jarak ni yang kena pada koordinat X, paksi X ni, sini kosong. Sini kosong, sini 6. Jadi kamu buat apa? Kosong tambah 6 bahagi 2. Jadi kosong tambah 6 bahagi 2 kita dapat 3. Jadi paksi simetri dia hanya pada X. Itu cara nak cari X dia. Jadi X dia yang berada betul-betul tengah-tengah graf tu adalah 3. Jadi dekat sini dia punya koordinat adalah X dia 3, Y dia kamu unjurkan sampai kepada paksi Y. Y dia sama dengan -10. Jadi titik minimum untuk soalan ni adalah buka kurungan X, Y. X kita apa? X kita 3, Y kita -10. Ini titik minimum dia. 3, -10. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Jadi X mesti berada di tengah-tengah curve. Dia berada di tengah-tengah curve tu. Yang Y dia mesti tengok kepada paksi Y lah, bergantung kepada kita punya A. Kalau dia punya minimum ke maksimum ke, unjurkan. Paling bawah sekali kita unjurkan. Paling atas sekali kita unjurkan. Okey. Ada soalan tak nak tanya kat sini? Aulia, jelas ke yang sini cikgu tunjuk? Jelas cikgu. Okey. Syifa, jelas ke Syifa kat sini cikgu tunjuk? Jelas cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi berdasarkan yang cikgu terang tadi, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan ni. Soalan B dengan soalan C. Cuba masing-masing buat soalan B dan soalan C. Buat macam cikgu ajar tadi. Cari dia punya paksi simetri dulu. Baru kamu unjurkan dia punya Y. Baru kamu dapat titik dia.
Azim dapat buat tak tu Azim? Dapat you. Okey. Okey, habis sudah masa. Syifa, dapat buat dah Syifa? Dapat cikgu. Okey, bagus. Cikgu nak semua orang dapat tau. Okey, jadi dekat sini, lepas ni kita belajar yang terakhir kot, subtopik yang terakhir. Okey, jadi yang ni kita belajar apa? Kita belajar cara mencari titik minimum atau maksimum dari graf. Langkah yang pertama adalah kita cari paksi simetri dia apa? Paksi simetri ni maksudnya dia berada di tengah-tengah curve. Jadi ini curve kita, tengah-tengah dia macam mana? Jadi kamu ambil titik tengah-tengah, dia dah bagi dah ni. Dia dah bagi dah. Jadi paksi simetri dia bercakap tentang paksi X. Dia mesti bercakap tentang paksi X. Jadi dekat sini X kita negatif 2 tambah X kita dekat sini 6. Lepas tu kamu buat bahagi 2. Negatif 2 tambah 6 bahagi 2, kamu dapat 2. Jadi dekat sini untuk X, kamu dapat X sama dengan 2. Jelas ke semua untuk paksi simetri? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Kemudian untuk Y dia tak ada langkah yang pengiraan sangat. Dia pergi saja ke sebelah ni, kamu unjurkan, kamu akan dapat negatif 10. Kamu dapat. Ambil Y sama dengan negatif 10. Jadi sekarang kamu kena bagi tahu dia titik apa. Bila dia senyum, dia titik minimum. Dan koordinat titik minimum adalah X dia 2, Y dia negatif 10. Ini jawapan untuk soalan yang pertama. Ada soalan ke nak tanya cikgu? Irdina, ada soalan ke nak tanya cikgu Irdina? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, Faril. Faril jelas ke Faril? Jelas cikgu. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada soalan nombor 2. Ingat betul-betul lah step ni. Nanti kamu belajar balik. Nanti boleh ajar kawan-kawan kat sekolah. Confirm masuk. Dan confirm masa belajar tu confirm ada yang pening. Sebab masa awal-awal ni, bulan-bulan yang awal-awal ni, masing-masing puasa. Bila puasa jadi apa? Hazim, bila puasa jadi apa kat kelas nanti? Jadi tidur lah. Jadi tidur. Okey. Okey. Jadi gunakan peluang yang kamu dah dapat dengan cikgu ni, fahamkan betul-betul. Tak adalah kamu nak kena ulang lagi. Okey. Jadi dekat sini graf dia orang kata masam. Bila masam, stress level dia maksimum. Jadi dekat sini kita cakap titik maksimum. Titik maksimum dekat sini dia X, Y.
kita nak cari X dia, kita kena rujuk paksi simetri. Paksi simetri kita pakai formula titik tengah. Jadi dia bercakap tentang X. Kat sini X dia negatif 2. Dekat sini X dia 6. Sama. Jadi negatif 2 tambah 6 bahagi 2. Jadi kita akan tekan kalkulator, kita akan dapat 2. Okey, untuk Y kita boleh unjurkan terus, kita dapat 15. Jadi titik kita dekat sini jawapan dia 2,15. Ini jawapan dia. Tu saja. Jelas ke semua? Boleh faham untuk soalan yang seterusnya ni? Boleh go. Ada cikgu. Okey. Susah ke senang semua? Susah ke senang? Senang. Senang. Okey, cikgu harap masing-masing masih lagi rasa benda ni senang. Sebab kalau cikgu bagi dalam buku teks pun benda yang sama juga. Jangan risau, cikgu modul nilam ni cikgu dah pakai dari mula cikgu mengajar. Macam lama. Cikgu mengajar dalam 4 tahun je. Tapi memang daripada mula cikgu mengajar, cikgu dah sentuh modul nilam ni. Tengok ni. Dia dah terang dah. Dia dah terang. Nilai A yang cikgu ajar maksimum, cara nak cari koordinat. Macam tadi. Okey. Lepas tu ni macam tadi. Benda macam tadi. Yang kita terang tadi. Cuma yang ni kita kena zoom kan untuk dapat X dia, untuk dapat Y dia. Okey. Jadi yang ni kan, yang ni kita belajar macam tadi. Ini X dia, ini Y dia. Kenapa cikgu tak bagi buat kat sini? A, B, C, D ni. Kamu mana ada buku teks sekarang? Jadi kalau sampai ada buku teks boleh lah. Tapi bukan semua orang ada buku teks. Macam mana dia nak ukur? Takkan dia nak ambil pembaris ukur dekat skrin laptop dia, skrin komputer dia. Sebab itulah kita pakai buku. Ni buku kita Okey, habis. Okey, jadi sebelum kita nak masuk kepada apa orang kata sesi yang terakhir, ni last dah kita belajar untuk hari ni. Yang kita nak belajar last untuk hari ni adalah kita nak cari nilai C apabila dia bagi tahu titik koordinat yang dia lalu. Titik koordinat yang dia lalu. Ni last dah. Cikgu just nak kaitkan ABC tu je. Nilai C tu apa? C tu adalah persamaan. C tu adalah persilangan Y. Pintasan Y. Sorry. Cikgu jam sikit tadi. Okey, jadi masing-masing boleh tengok ke depan. Cikgu akan tunjukkan semua. Semua ada kat sini lagi tak ni? Nak dengar suara sikit? Ada ke? Ada cikgu. Ada. Okey, baik. Okey, dia ada satu keadaan. Ada satu keadaan kamu akan dapat soalan macam ni tau. Okey, cikgu buka buku teks kamu. Cikgu scroll. Ada soalan dia buat macam ni. Soalan kebat ni. Dia buat macam ni. H ni. Macam mana kamu nak buat dia punya persamaan kuadratik kalau dia bagi macam ni je? Ini nanti cikgu ajar. Cumanya cikgu akan tunjukkan. Cikgu just nak bagi tahu. Ada soalan. Dia main pusing-pusing. Tapi semuanya cikgu ajar. Okey, H ni adalah pintasan Y. Jadi berapa pintasan Y dia? Cara dia adalah kita pakai kaedah yang cikgu nak ajar ni. Bila dia bagi persamaan kuadratik. Okey, ni kita panggil dia kuadratik. Dia punya fungsi kuadratik. Okey, fungsi kuadratik maksudnya dia bercakap tentang graf. Cikgu lupa nak ajar kamu satu benda. Okey. Dia ada perbezaan antara dua benda ni. Yang pertama adalah apabila dia bercakap tentang persamaan kuadratik. Cikgu takut kamu tertukar. Yang kedua,
dia bercakap tentang fungsi kuadratik. Kalau dia bercakap tentang persamaan, maksudnya dia bercakap tentang persamaan biasa. Persamaan biasa yang kita pakai. Tapi bila dia bercakap tentang fungsi, maksudnya dia bercakap tentang graf. Jadi kalau persamaan kuadratik, persamaan biasa ni, dia akan tunjuk Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Tapi kalau graf, dia tukar Y ni dia jadi Fx. Jadi AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi benda yang sama je. Benda yang sama je. Cumanya kat sini dia pakai Fx, dekat sini dia pakai Y. Jadi apa yang kita boleh simpulkan? Sebenarnya nilai Fx adalah nilai Y. Kenapa ada persamaan kuadratik? Kenapa ada fungsi kuadratik? Kalau dalam graf, huruf yang dia boleh pakai adalah X dan Y sahaja. Tapi bila kita cakap persamaan biasa, huruf yang dia boleh pakai adalah tak limit. Dia tak limit kepada X dan Y. Dia boleh pakai A sampai Z. Kalau dia cakap fungsi kuadratik, dia tak boleh cakap 5Z kuasa 2 tambah 5 macam ni 5 T kuasa 2 tolak 2T. Dia tak boleh cakap macam ni. Sebab dia tengah bercakap tentang graf. Jadi bila dia bercakap tentang graf, dia ada koordinat. Koordinat dia tulis dalam keadaan X, Y. Jadi dia nak tak nak dia kena pakai dua huruf saja, X dan Y. Itu cara dia. Okey. Jelas ke semua kat sini? Boleh faham ke? Kenapa dia cakap fungsi dan persamaan, dia pecahkan kepada dua? Jelas? Boleh faham? Jelas. Okey. Jadi bila kita nak jawab soalan fungsi kuadratik, jangan kamu pening pula tiba-tiba ada Fx ni. Jadi Fx ni sebenarnya adalah huruf Y. Sebab tu cikgu terang dulu yang ni. Baru cikgu jawab yang ni. Jadi bila dia kata ini kita punya kuadratik, maksudnya dia ada satu kita punya kuadratik. Dia ada satu graf yang senyum. Macam mana cikgu tahu dia senyum? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Macam mana cikgu tahu dia senyum? Sebab dia positif. Ya, pandai. A dia tu positif. Okey. Jadi bila dia dalam keadaan positif, dia ada lalu satu titik tau. Dia ada sini A dia, sini B dia. C tu kita tak tahu. Tapi kita tahu dia lalu satu titik. Iaitu titik ni 0,3. Bila kita dapat satu titik, kita boleh lengkapkan C ni. Macam mana? Jadi X, F, X kuasa 2 tambah 3X tambah C. Daripada titik koordinat ni, kita isi maklumat X. Dan kita isi maklumat Y. Okey, maklumat Y kita adalah 3. Jadi ini Y kita, cikgu dah ajar tadi. Ini Y kita. Jadi dia jadi 3. Sama dengan X. X dia apa? Kosong. Jadi kita isi 0 tambah 3 darab 0 tambah C. 0 tambah 3 darab 0. Jadi dia dapat 0. Jadi 3 sama dengan C. Jadi C kita adalah 3. Maksudnya kita boleh terus dapat tempat dia jatuh pada paksi Y adalah 3. Nampak? Cikgu terus dapat. Ini Y dia, ini X dia. Jelas ke semua? Cikgu tunjuk kat depan, boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Ni nota, ni salin tau. Kalau ni nota, ni salin. Okey. Kalau orang cakap kan, ada orang tanya cikgu boleh tak saya tak nak belajar tanpa guru. Saya nak ada buku. Saya dah ada buku dah. Saya tak perlukan cikgu lagi. Dia cakap macam tu. Cikgu okey je. Cikgu lagi suka berkuranglah murid. Kalau dekat sekolah lah. Tak apalah. Kamu nak jatuh macam tu lah. Jadi bila dia belajar seorang-seorang, banyaklah mazhab. Jadi tujuan guru kamu dekat sekolah, tujuan guru kamu dekat tuition, kalau soalan tu dia mention macam ni je.
Soalan mention macam ni tapi tanpa penerangan. Jadi dekat sini inilah cikgu hujahkan penerangan dia kenapa macam ni, kenapa macam ni. Ni penerangan nak jawab satu soalan tu kena faham yang ni dulu. Lepas tu kena faham yang ni. Kena faham dia punya graf. Barulah cikgu boleh tunjuk kenapa dia boleh masukkan X dengan Y tu. Okey. Irdina, jelas ke Irdina? Jelas cikgu. Okey. Syifa, jelas ke Syifa? Jelas cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu harap jelaslah apa yang cikgu ajar. Okey, kita cuba buat 3 soalan ni lepas tu habis dah kelas kita. Okey, cuba selesaikan soalan A, B, C. Cikgu bagi 6 minit dari sekarang. Satu soalan 2 minit. Cikgu bagi 6 minit dari sekarang. Dah siap hantar kat cikgu
Okey, 2 minit lagi. Nanti cikgu tunjuk Syifa dapat buat tak tahu Syifa? Tengah cuba cikgu. Tengah cuba. Okey, 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Confuse sikit. Oh, ramai yang tak dapat. Tak apa, tak apa. Okey. Jadi Hazim, dapat buat tak tu Hazim? Hilang lah. Faril dapat buat ke tu Faril? Dah nak habis cikgu. Tinggal C. Okey, baik. Okey, sebab masa kita ada lagi 6 minit, cikgu ambil masa lah. A, B, C 2 minit, 2 minit, 2 minit. Okey, jadi cara dia macam ni tau. C tu adalah dia punya pintasan. Jadi, ini titik koordinat kamu 0, 2. Jadi, titik koordinat kita, sini X, sini Y. Jadi, ni persamaan kita, F. Warna hitam Okey, Fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah 4x tambah C. Macam cikgu bagi tahu Fx ni adalah Y. Jadi kita gantikan Y kita kan 2, masukkan 2 sama dengan 2. X kita berapa? X kita 0. 0 kuasa 2 tambah 4. X kita 0. 0 tambah C. Apa-apa darat dengan 0 dapat 0. Apa-apa darat dengan 0 dapat 0. Jadi 2 adalah C. Maksudnya untuk soalan A, pintasan Y dia adalah sama dengan 2. Itu sahaja. Jelas ke semua untuk soalan A? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey ke? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, untuk soalan B, sama je. Keluarkan dulu titik koordinat dia 2, 5. Maksudnya sini adalah X, sini adalah Y. Okey, jadi bila dia suruh cari C kita, salin dulu kita punya, lepas keluar titik koordinat, keluarkan persamaan dia. 3x kuasa 2 tolak 2x tambah C. Nampak dia nak kita cari C. Jadi Fx tu adalah nilai Y. Y kita 5, gantikan 5. Sama dengan 3x kuasa 2. X kita kan 2, masukkan 2 kuasa 2 tolak 2. X kita 2, 2 tambah C. Kat sini kita kena pakai kalkulator. 5 sama dengan 3 dalam kurungan 2. 2 kuasa 2 tolak 2 darab 2. Kita terus dapat 8 tambah C. Pindahkan 8 ke sebelah. 8 tu positif. Dia jadi negatif C. Jadi 5 tolak 8 kita dapat negatif 3. Jadi inilah jawapan untuk soalan yang seterusnya. Soalan B. Dan akhir sekali C. Kita keluarkan kita punya koordinat negatif 2, negatif 3. Kita dah keluarkan koordinat, kita keluarkan kita punya persamaan. X kuasa 2 tolak 3x tambah C. Jadi ini adalah X kita, ini adalah Y kita.
Jadi fx kita negatif 2 sama dengan silap, negatif 3 sama dengan x kita negatif 2 kan? Negatif 2 kuasa 2 tolak 3 negatif 2 tambah C. Tekan sahaja kalkulator negatif 2 kuasa 2 tolak 3 dalam kurungan negatif 2. Dekat sini negatif 3 sama dengan 10 tambah C. Kita kan nak cari C, jadi kita pindahkan 10 ke sebelah. Negatif 3 negatif 10 sama dengan C. Kita dapat C sama dengan negatif 13. Inilah kita punya soalan jawapan bagi soalan A, B, C. Siapa yang salah salin. Siapa yang tak tahu salin terus. Sebab cikgu nak jadikan ni soalan homework. Okey. Jelas ke semua A, B, C yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh faham? Boleh cikgu. Baik. Boleh. Okey, jadi C ni kamu kena faham lah. Yang kamu tengah cari sekarang adalah dia punya pintasan Y. Ini kalau in case keadaan dekat mana dia tak bagi nilai pintasan Y tapi dia bagi titik koordinat, dia bagi persamaan kuadratik. Cumanya dia tak bagi tahu apa tu pintasan Y. Jadi guna cara ni. Untuk kita dapatkan pintasan Y dia. Okey, Erdina jelas ke? Jelas cikgu. Bagus. Aina Damia okey? Boleh faham Aina Damia? Boleh cikgu. Okey. Faril, macam mana Faril? Dah habis salin dah? Dah screenshot cikgu. Salah Dah 2. screenshot. Okey, cikgu harap jelas lah. Okey, jadi yang kita belajar hari ni tak susah pun. Cikgu pergi slow-slow je ni. Cikgu pergi slow-slow. Walaupun soalan dalam buku tu cikgu tengok, oh tak boleh lagi ni. Tak boleh lagi. Cikgu ambil pula soalan dalam buku teks. Ni. Mula-mula cikgu tunjuk. Cikgu setiap kali ada soalan, cikgu akan tunjuk sekali dengan penerangan. Jadi inilah apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okey, jadi masing-masing boleh on kamera sikit. Cikgu nak tengok sikit. Hazim, okey ke kelas kita first class ni? Boleh faham? Boleh tu. Saya dah belajar dulu. Faril boleh faham ke first class ni? Boleh cikgu. Okey, nanti kita ada Syifa okey Syifa? Boleh faham semua? Boleh cikgu. Okey. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Wassalam. Terima kasih cikgu. Okey. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Alright, sama-sama.